good, do great, and they talk bad on you. No need, no face, cause they like... Yo guys, welcome to the video. Hari ni Google baru sahaja announce yang diorang sudah pun ada foldable Pixel working untuk announce pada 10 Mei 2023. Yes, lagi beberapa hari sebelum dia announce, Google dah bagi tahu awal-awal dah yang dekat dia punya Google I.O. ni akan ada Google Pixel 4. So, dia tak ada release banyak benda sangat, tapi sebenarnya kita dah ada looks, kita dah ada specs dah and leaks, so that korang tahu apa yang korang boleh dapat in case kalau korang nak beli masa akan datang ataupun aku produk dalam masa 3 ataupun 4 hari ni. Okay, without wasting more time, aku akan tunjukkan dekat korang video Google Pixel 4 yang Google tunjukkan tu. Cantik kan? So tu adalah apa yang korang akan dapat bila Google announce Pixel 4. So tak adalah macam reaction terkejut ke apa kan. No more one more thing macam daripada Apple. Tapi kalau korang nak tahulah kan, Google pernah announce yang diorang sedang buat Android untuk version foldable display. Contohnya macam 2018 kalau korang ingat. Dia beritahu dia akan buat Android sesuai ataupun senang untuk dimasukkan dalam sebuah telefon flip phone contohnya. Termasuk sekali dengan flip phone yang ke atas dan ke bawah tu. Bukan foldable display je kalau ikutkan. Korang kini ingat masa tu tahun 2018 tau, 5 tahun lepas, and masa buat presentation tu pun bukan Google yang buat, Samsung yang buat, yang terkenal dengan Samsung Galaxy Fold. So Google nampaknya ambil reference daripada Samsung, sebab kalau ikutkan Google memang selalu referencekan Samsung. Samsung always innovate dengan teknologi, dengan apa yang dia pakai eventually masuk dalam telefon Google sendiri ataupun Pixel lah sekarang ni. Dekat sini membuatkan kita dapat agak apa yang Google akan guna. Okay, kita akan analyse gambar and video yang Google release ni. Contohnya dekat sini adalah, kalau korang tengok design lah kan, walaupun aku cakap dia macam Samsung ataupun dia akan ambil teknologi daripada Samsung, kali ni nampak is a bit different. Contohnya dekat sini adalah design hinge tu sendiri. Kau boleh nampak yang hinge tu sebenarnya dia tertutup rapat tau. Tak macam kebanyakan Samsung Galaxy Fold ataupun memang Galaxy Fold lah. Bila korang tutup telefon tu, dia akan ada gap dekat tengah yang mana boleh masuk pasir. Ramai orang komplain dan membuatkan telefon tu nampak macam tak utuh ataupun tak kukuh lah. So dekat sini Google nampak gayanya selesaikan masalah tu. Cuma je dekat sini aku tak tahu apa features yang Google announce sekali dengan hinge tu. Sama ada boleh lipat setengah ataupun boleh lipat tutup ataupun buka saja, ataupun boleh buat macam Nokia communicator tu lah kan. Other than that, aku boleh kata satu benda lagi adalah dia punya glass ataupun dia punya flex display tu akan menggunakan UTG screen. So basically dia adalah kaca sama macam Samsung Galaxy Fold, dan rumors ni juga mengatakan dia akan gunakan lapisan sama macam Samsung Galaxy. Cuma bezanya dekat sini adalah bila dia tutup telefon Google Pixel 4 tu, dia punya screen tak terdedah dan nampak sangat-sangat solid. And another design yang korang mungkin akan perasan adalah dia punya hujung ni sebenarnya dia tak design macam petak. So dia nampak macam sebuah telefon, bukan Samsung lah, dia lebih kepada macam Vivo ataupun Oppo kalau tak silap aku. Dia punya design tepi, oh tak, actually dia design macam Huawei tau. So Huawei dekat tepi ni dia memang a bit curvy kan. So nampak a bit nipis, nampak dua buah telefon yang macam dikompres menjadi satu. So tu untuk dia punya design tepi tu, and nampak agak nipis sebenarnya bila buat design macam tu, and nampak macam dia bukan satu, nampak macam dia macam ada dua smartphone. Other than that, kau boleh perasan tak satu benda yang sangat signifikan sekali? Yes, dia punya camera design ini adalah mungkin design untuk tahun 2023. Contohnya dekat sini adalah kalau kau perasan dekat Pixel 7 Pro ni, dia punya camera design dia actually bersambung dekat tepi tau. So nampak macam satu mata lah kan. Tapi dekat Pixel 4 kalau kau perasan, dia tak ada pun bersambung dekat tepi ni. So dia mati dekat tengah-tengah dan membuatkan dia nampak macam sebuah kamera moden lah kan kalau ikutkan, and blend in dengan kebanyakan design telefon yang keluar sekarang. So tu mungkin adalah design yang akan datang untuk Pixel 8 and Pixel 8 Pro yang akan datang tahun 2023 ni. Selain daripada tu, kata rumors juga dia akan lagi berat daripada biasa. Tengoklah telefon Google Pixel 7 Pro dekat sini, memang berat gila untuk pegang ataupun untuk guna as a daily use. But untuk dia punya Pixel 4 ni lagi berat, 283 gram. Sebagai reference lah kan, kau pernah pegang Samsung Galaxy Z Fold 4? Pernah? Korang rasa macam berat dah kan nak bawa dalam poket? Yang tu just 263 gram je. So ni 678
20 gram lagi berat daripada yang korang sedia ada Samsung Galaxy Z Fold tu. So kalau korang akan terganggu ke, ataupun mungkin dia ada bateri yang lagi besar, ataupun dia pakai teknologi hinge yang lagi berat, sebab kebanyakan berat yang ada pada sebuah Galaxy Fold tu ataupun sebuah foldable display, foldable phones, dia punya hinge design is a bit complicated and banyak komponen ataupun steel komponen dekat dalam ni untuk sama ada tak nak bagi rusting ataupun memang nak buatkan hinge design tu lagi lebih functional, ataupun boleh kata dia akan tersangkut dekat skala 2 ataupun boleh buka separuh and then boleh buka full. Untuk dia punya size pula tak ada banyak beza daripada yang lain, that is dia punya size 7.6 inci untuk dia punya screen dekat dalam ataupun flexible display tu. Untuk screen dekat luar, kalau kau perasan memang ada screen dekat luar, size dia adalah 5.8 inci, 120Hz juga, so that kau boleh dapat experience yang lagi better bila pakai depan ataupun belakang, tak ada rasa macam beza sangat pun. Cumanya dekat sini kau tak akan nampak telefon ni macam nipis ataupun memanjang. Kalau kau kenal Samsung Galaxy Fold series, dia actually nampak memanjang and rasa macam pegang remote control kadang-kadang ataupun remote TV lah kan untuk guna. So yang ni tak nampak macam dia sama macam tu. Dia lebih kepada macam Oppo kind of smartphone kalau ikutkan. Dia punya prosesor pula sepatutnya tak keluar prosesor yang baru dekat Google I.O. 2023 ni. Mungkin ada masa product launch akan datang, ataupun mungkin aku tersilap, dia still pakai G2 punya prosesor ataupun Tensor G2. Dia punya core processor pula adalah macam biasa M2 core processor. Untuk dia punya kamera pula sepatutnya dia akan bawa sama macam Google Pixel 7 Pro ni, that is 48 megapiksel. Tapi kali ni dia introduce a shutter ataupun a faster shutter feature untuk buatkan kau tangkap gambar lagi snappy ataupun tak ada rasa macam shutter lag tu yang mana biasanya ada dekat Google Pixel yang ada kata megapiksel count yang sangat-sangat tinggi. Itu adalah kebanyakan problem untuk bila ada 200 megapiksel, 108 megapiksel ataupun 48 megapiksel contohnya. So tu je lah apa yang aku boleh cakap tentang Google Pixel 4 yang baru akan datang Google I.O. pada 10 Mei 2023 ni. Nantikan dia punya live dan aku akan buat review juga. Kalau kau minta, sila komen dekat bawah. Apa yang membuatkan aku excited adalah nak tengok macam mana dia introduce a new feature ataupun a new style of multitask, sebab kita tahu bila Google buat sesuatu yang baru tu sepatutnya akan ada satu perubahan yang lain daripada orang lain buat. So dekat sini aku berminat nak tengok macam mana dia buat multitask untuk sebuah telefon Pixel 4. Dan sudah tentunya aku berminat nak tahu tentang dia punya screen, macam mana dia handle that crease kan. Sebab it's been a long issue tentang screen ni. Mungkin Google dapat selesaikan dengan hinge yang dibawa, mungkin akan bawa style teardrop kind of display ataupun flex display dekat tengah tu. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so to me keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Patutkah aku buat unboxing Pixel 4 sekarang? Tak payah lagi lah. Okay.